Rich Dad Poor Dad Audiobook Nele. Pengenalan. Adakah wang membuat anda gementar? Adakah anda pernah mendapati diri anda berasa seolah-olah anda tidak bersedia untuk menangani kewangan peribadi anda sendiri? Mungkin anda mempunyai hutang kad kredit yang tinggi. Atau mungkin anda terlalu takut untuk berhutang sehingga anda tidak pernah membuka kad kredit sama sekali walaupun anda benar-benar perlu membina kredit. Tidak kira apa masalah tertentu anda, diseumpit dengan pembiaya peribadi anda berlari mewujudkan pelbagai batasan yang melumpuhkan. Penulis memerhatikan bahawa minda kita adalah firat dan maut yang penting dari batasan ini. Itu kerana kita sering menetapkan diri kita untuk kegagalan dengan memberitahu diri kita perkara seperti itu. Tim tidak cukup bijak untuk mengeluarkan wang atau itu terlalu mengelirukan, saya tidak dapat menyelesaikannya. Penulis memerhatikan bahawa pengalaman dengan pendidikan kewangan sering menjadi teras kepada ketidakamanan ini. Dan malangnya, pendidikan kewangan yang diterima oleh kebanyakan orang adalah WFU adalah sangat tidak mencukupi. Sekolah lebih prihatin dengan mengosongkan fikiran kita yang penuh dengan persamaan algebra untuk mengajar kita tentang kredit tidak lama lagi. Dan ibu bapa kita mungkin merasakan kita kehilangan seperti yang kita lakukan dalam pengurusan Mo Inu, jadi mereka tidak bersedia untuk mengajar kita sendiri. Mengikut pengalaman penulis kekurangan pendidikan ini menyerlahkan jurang kelas yang menggembirakan yang boleh diatasi dan jika kita ingin menambah baik pendidikan kewangan. Dan sepanjang ringkasan ini, kami akan menggunakan pengalaman peribadi pengarang sebagai juruban pelaburan untuk menggambarkan variasi antara perkara yang diajar orang kaya dan miskin kepada anak mereka tentang wang. Terokai motivasi wang anda. Pengalaman penulis telah menunjukkan kepadanya bahawa apabila ia dianggap sebagai wang, orang didorong oleh satu daripada dua perkara, tamak atau takut. Kami tidak sentiasa menyedari perasaan ini, tetapi jika kami tidak berusaha secara sedar untuk memikirkan cara kami menguruskan wang kami, emotikon ini secara naluri boleh mendorong keputusan kami. Apabila menguji teori ini, penulis menjemput kita untuk bayangkan senario hipotesis. Katakan anda baru memulakan kerja baharu dengan kenaikan gaji yang besar. Bunyinya hebat betul. Tetapi langkah seterusnya ialah memutuskan perkara yang perlu dilakukan dengan wang itu yang menentukan betapa hebatnya masa depan kewangan anda. Jadi, semasa anda memikirkan senario ini, apakah yang anda fikir adalah perkara yang betul untuk dilakukan? Sekiranya anda membeli rumah baru dan menjadikannya sedekat mungkin dengan rumah idaman anda. Mungkin. Sekiranya anda membeli kereta baharu, pakaian yang lebih cantik atau mana-mana aksesori bergaya lain yang akan menjadikan hidup anda kelihatan glamour. Atau patutkah anda melabur dalam sesuatu seperti saham dan bond? Penyelidikan penulis menunjukkan bahawa di sinilah pembahagian kelas benar-benar berlaku. Orang kaya menjejaki anak-anak mereka untuk mengekalkan kekayaan mereka, walaupun itu bermakna mengagihkannya semula sedikit dengan melabur dalam saham. Orang yang membuat pilihan ini memahami bahawa walaupun anda berpisah dengan sedikit kekayaan anda dalam jangka pendek, pelaburan tersebut akan menjadikan anda lebih berharga dalam jangka panjang dan itu menjadikannya pilihan yang baik. Walau bagaimanapun, orang yang kurang pendidikan kewangan tidak mungkin membuat pilihan yang akan menjamin masa depan kewangan yang kukuh untuk diri mereka sendiri. Walaupun ibu bapa yang kaya mengajar anak-anak mereka bahawa Investomat adalah pilihan yang sangat nyata dan berdaya maju, orang lain tidak mempunyai keselesaan seperti itu kerana saham dan bond. Orang yang tidak dilahirkan dalam kekayaan, saham kelihatan hampir seperti rekaan. Dan Univaliati sebagai Unianena.
Orang dalam kedudukan ini mungkin tidak tahu banyak tentang pelaburan dan akibatnya mereka berasa tidak selesa dengan topik tersebut. Mereka mungkin tidak tahu apa yang merupakan pelaburan yang baik dan mereka mungkin bimbang bahawa pelaburan akan menyebabkan mereka kehilangan pergerakan. Jadi, dalam 4 persembunyian untuk menyalakan wang mereka dengan selamat, mereka membelanjakannya untuk perkara yang tidak ketara seperti harta benda dan kereta. Pembelian ini mungkin mencolok dan keren, mereka mungkin kelihatan lebih wow wants to be a millionaire. Jika anda pergi kepada orang biasa di jalanan dan bertanya kepada mereka soalan, hampir semua orang akan berkata, ya, saya ingin menjadi jutawan. Walau bagaimanapun, penulis memerhatikan bahawa mempunyai jumlah kekayaan yang berlebihan boleh menjadi lebih bermasalah daripada yang anda fikirkan. Itu kerana lebih mudah untuk menjadi jutawan daripada kekal jutawan. Kenapa? Nah, walaupun kita cenderung untuk berkonsepkan $1,000,000 sebagai jumlah wang yang tidak terhingga, hakikatnya ia adalah apa-apa sahaja. Jadi, mari bayangkan bahawa anda benar-benar mempunyai $1,000,000. Anda membelanjakan sekurang-kurangnya separuh daripadanya untuk rumah mewah. Anda berbelanja lebih untuk kereta mewah. Anda membelanjakan sedikit tambahan untuk beberapa pakaian berjenama untuk dipadankan dengan gaya hidup baharu anda. Kini sebahagian besar daripada jumlah wang anda yang tidak terhingga telah hilang. Bagaimanakah anda akan membuat pembayaran rumah anda? Bagaimanakah anda akan membayar untuk pembaikan insurans dan pembaikan anda? Bagaimanakah anda boleh bersaing dengan rakan kelas tinggi baharu anda? Apa yang anda akan lakukan apabila sesuatu pecah di rumah anda? Penulis memerhatikan bahawa jutawan buatan sendiri yang bergantung pada telur sarang mereka adalah berjaya kerana mereka mempertimbangkan dilema ini lebih awal dan merancang dengan sewajarnya. Pasti terdapat banyak jutawan muda dan selebriti buatan sendiri yang gembira untuk mengeluarkan wang tunai di sekeliling. Dan yang meniup wang mereka cuba mengekalkan gaya hidup mereka, tetapi ini adalah orang yang cepat kehabisan wang tunai. Sebaliknya, jutawan yang membuat sedikit pembelian mahal dan mengawal kecuaian mereka dengan berhati-hati dapat memegang kekayaan mereka untuk masa yang lama akan datang. Dan penyelidikan penulis menunjukkan bahawa ramai jutawan mengamalkan strategi ini untuk masa yang lama sebelum mereka mencapai status kaya mereka. Sebenarnya, strategi mencubit sen yang mereka gunakan adalah sangat mudah diakses sehinggakan sesiapa sahaja tidak boleh melaksanakan petua ini. Seorang jutawan buatan sendiri. Begini cara ia berfungsi, mulakan dengan hanya memotong semua pembelian anda. Tidak perlu. Perkara yang kita beli mungkin berbeza dalam setiap orang, tetapi logiknya adalah sama. Kerana pada titik nada atau yang lain, semua orang berfikir, oh, ia hanya $5, $10 atau $15. Ia tidak akan lengai untuk berbelanja sedikit sahaja. Tetapi setiap kali pelabur individu dan institusi berkumpul untuk membeli dan menjual saham di tempat awam. Pada masa kini pertukaran tema seksis sebagai pasaran elektronik. Harga saham ditetapkan oleh penawaran dan permintaan di pasaran apabila pembeli dan penjual membuat pesanan. Aliran pesanan dan penyebaran bada sering diselenggara oleh pakar atau pembuat pasaran untuk memastikan pasaran yang teratur dan adil. Oleh itu, sekarang kita sedang mempelajari lebih lanjut mengenai pelaburan dan saham. Kita boleh bergerak ke hadapan dan membangunkan pemahaman yang lebih baik tentang pasaran saham dan undang-undang ia berfungsi.
Langaja menambah bahawa harga saham di pasaran saham boleh ditetapkan dalam beberapa cara, tetapi cara yang paling umum adalah melalui proses lelongan di mana pembeli dan penjual meletakkan hit dan tidak mahu membeli atau menjual.